Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merafak syukur kehadirat ilahi kerana limpah kurnianya dapat kita dipersuakan pada pagi ini di pagi Jumaat yang penuh barakah. Alhamdulillah, selamat pagi Malaysia pada pagi ini bersama saya Ismail Adnan. Dan juga bersama dengan saya Raja Sufia, Raja Arif, dan salam Jumaat, salam pengunduh hari buat semua umat Islam. InsyaAllah hari ini Ismail Adnan banyak perkongsian menarik yang kita bisa sajikan kepada anda. Tapi seperti biasa kita akan mulakan dengan paparan berita semalam. Okey, kita terbitkan dulu dan juga kita bacakan terlebih dahulu berita ini. Antara lain, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengalu-alukan pengumuman pelaburan daripada Infineon bagi fasa kedua pembinaan modul 3 yang telah membuktikan kepercayaan terhadap Malaysia, dan ia akan dilakukan kemudahannya itu di Kulim, Kedah. Dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga berkata keyakinan berterusan Infineon ini terhadap ekosistem pelaburan Malaysia mencerminkan kedudukan Malaysia yang penting dalam rantaian bekalan semikonduktor global, juga menjadi pelengkap kepada aspirasi pelaburan nasional dan pelan induk perindustrian baharu untuk menarik pelaburan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi, menyokong ekonomi global dan domestik. Okey, dan seterusnya juga ingin kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan KL Sentral dibangunkan semula tangani kepadatan waktu puncak. Dan antara perincian di sini, stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Sentral akan dibangunkan semula bagi menampung peningkatan jumlah penumpang dan aliran trafik di hub pengangkutan itu. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata pembangunan semula itu membabitkan kerjasama pihak swasta dengan anggaran kos lebih 1 bilion dan kapasiti asal KL Sentral adalah bagi 100,000 penumpang sehari. Namun kini penggunaannya amat padat, khususnya pada waktu puncak mencecah 200,000 penumpang sehari. Wow, dan ini merupakan satu kemudahan yang baiklah yang dapat mempertingkatkan lagi dari segi faktor mungkin waktu kemuncak kan, waktu kita pergi kerja pun semua, dan memudahkan kita semualah dari segi faktor waktu itu sendiri. Yang amat penting kerana KL Sentral merupakan kawasan yang menjadi tumpuan untuk hub pengangkutan dan juga hub industri pengangkutan serta termasuk dalam kategori MNC di peringkat tempatan. Baik, kita juga nak bercakap berkenaan apabila bercerita tentang MNC, ia adalah berkenaan tentang capaian internet, lebih-lebih lagi berkenaan dengan peralihan kepada fasa penggunaan 5G, yang mana di Pulau Pinang menjadi antara negeri yang mendahului purata capaian internet di seluruh negara menerusi inisiatif pembangunan 470 menara 5G yang dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Jadi usaha 5G itu sudah pun diteruskan oleh pihak kerajaan dalam memastikan agar capaian dan juga penerimaan 5G akan mendapat penerimaan sepenuhnya menjelang tahun-tahun yang mendatang. Jadi insya-Allah kita akan menyaksikan lebih banyak lagi kawasan yang akan menikmati pelayaran 5G dalam tahun-tahun yang mendatang nanti insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okey. Dan seterusnya juga berkenaan dengan pusat ekonomi digital, tingkatkan taraf hidup rakyat. 51 pusat ekonomi digital PADI di negeri 9 terus berperanan meningkatkan taraf hidup serta mobiliti sosial penduduk. Golongan usahawan yang ditemui menyatakan program keusahawanan yang dilaksanakan seperti pengendalian makanan, kelas asas Shopee dan kelas ICT dapat meningkatkan lagi kemahiran sekaligus menambah sumber pendapatan. Okey, baik, seterusnya juga bukan saja saringan berkala untuk penjawat awam yang selalunya dilakukan, tetapi ini diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan bahawasanya ahli parlimen disaran untuk menjalani saringan dan juga pemeriksaan kesihatan. Juga Yang Berhormat Menteri mengingatkan antara jemaah menteri dan ahli parlimen menjalani saringan kesihatan sekurang-kurangnya sekali setahun dalam memastikan agar mereka ini dan juga ahli-ahli kabinet ataupun ahli-ahli parlimen fit to work dan juga berada dalam satu keadaan yang sihat untuk menjalankan tugas-tugas sebagai ahli parlimen dan juga wakil rakyat. Okey, seterusnya juga ini juga pengumuman daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan, iaitu berkenaan dengan vaksin influenza 150,000 bekalan dalam proses pembelian dan Kementerian Kesihatan KKM dalam proses mendapatkan sekurang-kurangnya 150,000 vaksin influenza tahun ini. Dan antara perincian yang lain, vaksin itu akan diberikan kepada petugas kesihatan, khususnya petugas barisan hadapan, dan ini antara perkara yang cukup penting di mana kita perlu memastikan keadaan dan juga kesihatan diri dalam keadaan yang optimum untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya rakyat Malaysia. Jadi petugas-petugas ini diutamakan sekaligus akan diberikan kepada rakyat Malaysia. Dan kita faham, sedia maklum bahawasanya influenza ini sentiasa bermutasi dari tahun ke tahun mengikut kepada kadar resistensi tubuh badan. Jadi vaksin ini diperlukan sekurang-kurangnya sekali setahun dalam memastikan agar kita berada dalam keadaan yang sihat. Seterusnya lesen memandu kelas berbeza 1 ujian teori berkuat kuasa 15 September. Individu yang telah mempunyai lesen memandu kereta atau
motosikal tidak perlu menjalani ujian teori kali kedua untuk memohon lesen dalam kelas secara berlainan. Namun bagaimanapun masih wajib menjalani latihan dan menduduki ujian praktikal. Makanya tidak ada lagi ujian teori tetapi boleh terus menjalani latihan dan juga ujian praktikal di luar. Okey, ini pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan banyak lagi kita akan bincangkan pada pagi ini. Sofia. Ya, betul. Tapi sebelum tu kita berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Baik.